Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihi Sir Anwar Ahmad dan juga kepada rakan-rakan guru sarjana pendidikan sejarah, buat cuti sekolah yang dirahmati sekalian. Jadi insya-Allah pada hari ini saya akan membentangkan dapatan mini kajian saya yang bertajuk Persepsi Guru Novis terhadap Mata Pelajaran Sejarah. Okey, yang pertama sekali saya akan menerangkan tentang pengenalan. Okey, kalau kita tahu dalam bidang pendidikan, ia adalah satu bentuk pembelajaran yang sangat penting untuk melahirkan model insan yang cemerlang. Jadi mengikut dapatan daripada United Nations Development Program pada tahun 2013, dia meletakkan Malaysia berada pada kedudukan ke-98 daripada 187 buah negara dalam United Nations Education Index. Ini bermaksud Malaysia di dalam bidang pendidikan bukanlah satu pencapaian yang memberangsangkan. Okey, seterusnya, latihan pendidikan guru merupakan sebuah platform bagi bakal guru pelatih untuk mempelajari selok-belok mengenai dunia perguruan. Maksudnya di Malaysia kita ada Institut Pendidikan Guru yang mana lebih kurang ada 17, tak silap saya, 17 buah institusi pendidikan guru di seluruh Malaysia untuk melatih guru-guru supaya mereka ini apabila di sekolah kelak mereka dapat mendidik anak bangsa kita dengan lebih cemerlang. Dan Harris dan SAS pada tahun 2011 pula menyatakan bahawa kualiti guru merupakan satu kunci bagi meningkatkan kualiti pendidikan di sekolah, sama ada di peringkat sekolah menengah ataupun sekolah rendah. Dan pada dapatan daripada Siti Salwa 2014 pula menyatakan bahawa guru seharusnya mempunyai kemahiran dan kepakaran dalam penguasaan mata pelajaran tertentu. Maksudnya ini adalah sangat penting lah. Okey, kita tengok Zakaria 2011 pula menyatakan bahawa kajian-kajian yang lepas hanya memberikan penumpuan kepada pelaksanaan pengajaran oleh guru di dalam bilik darjah dan tidak menumpukan kepada pengetahuan asas guru. Maksudnya kajian-kajian yang lepas juga ada mengkaji mengenai pelaksanaan pengajaran guru lah, tapi hanya dia tidak menumpukan kepada pengetahuan asas guru. Dan seterusnya, kajian yang saya laksanakan ini adalah untuk mengetahui persepsi guru novis terhadap mata pelajaran sejarah di daerah Hulu Langat khususnya. Okey, kita teruskan. Okey, sebelum tu saya nak memberitahu kepada kalian semua apakah yang definisi yang dimaksudkan dengan guru novis yang saya laksanakan dalam kajian saya ini. Okey, guru novis bermaksud guru baru yang terlatih, yang ini daripada lepasan maktab ataupun universiti, yang juga berkhidmat antara 1 sehingga 3 tahun dalam tempoh percubaan ataupun dalam tempoh belum disahkan jawatan masing-masing dan dalam lingkungan umur 25 sehingga 30 tahun. Itu menurut Mazni Ambak Elias Ahmad pada tahun 2000. Jadi secara dasarnya ini adalah pengetahuan kepada anda semua apakah maksud ataupun definisi guru novis. Okey, baik. Kita tengok kepada tujuan kajian. Okey, kenapa saya melaksanakan kajian ini? Kajian yang dilaksanakan ini adalah bertujuan untuk melihat kepada persepsi guru novis terhadap mata pelajaran sejarah khususnya di sekolah kebangsaan yang terpilih di dalam daerah Hulu Langat. Ini adalah tujuan kajian saya lah. Okay, dan seterusnya, kajian yang dijalankan ini juga turut melihat kepada, sini adalah saya punya abstrak ataupun perkara yang saya nilai adalah dari aspek kandungan mata pelajaran sejarah, proses mata pelajaran sejarah, pembelajaran sejarah dan juga sukatan mata pelajaran sejarah di sekolah. Okey, seterusnya, apakah rasional kajian yang saya laksanakan? Pertama, dapat memberikan panduan khususnya dalam bidang pendidikan dengan mengenal pasti apakah masalah yang dihadapi oleh guru novis dalam memahami kandungan mata pelajaran sejarah secara holistik. Itu adalah saya punya rasional kajian yang pertama. Yang kedua, mata pelajaran sejarah ini kita perlu perhalusi agar proses pengajaran yang dijalankan dapat mengumpulkan lagi kefahaman guru serta kepakaran mereka. Itu adalah rasional saya yang kedua. Dan yang terakhir adalah
Strategi dan kaedah pengajaran yang digunakan oleh guru sejarah sangat ditikberatkan supaya dapat melahirkan minat pelajar terhadap subjek sejarah itu sendiri. Yang mana kita tahu bahawa murid-murid sering mengatakan bahawa subjek sejarah ini adalah subjek yang membosankan. Itu adalah rasional kajian saya untuk melihat bagaimanakah persepsi guru novis terhadap mata pelajaran sejarah. Okey, baik, yang seterusnya. Objektif kajian saya yang mendasari kajian saya adalah yang pertama, mengenal pasti persepsi guru novis mengenai kandungan mata pelajaran sejarah, proses pembelajaran sejarah dan juga sukatan mata pelajaran sejarah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mengenal pasti persepsi guru novis mengenai mata pelajaran sejarah, sukatan mata pelajaran sejarah serta proses pembelajaran sejarah dalam pelajaran sejarah, dalam mata pelajaran sejarah berdasarkan perbezaan jantina guru. Ini adalah dua objektif yang mendasari kajian yang saya laksanakan. Okey, yang seterusnya, kita pergi kepada persoalan kajian. Di sini saya telah meletakkan 6 persoalan kajian. Yang pertama, saya hendak melihat apakah persepsi guru novis mengenai kandungan mata pelajaran sejarah. Yang kedua, apakah persepsi guru novis mengenai proses pembelajaran sejarah. Yang ketiga, apakah persepsi guru novis mengenai sukatan mata pelajaran sejarah. Yang keempat, adakah terdapat perbezaan persepsi guru novis terhadap kandungan mata pelajaran sejarah berdasarkan jantinan guru. Yang kelima, apakah terdapat perbezaan persepsi guru novis terhadap proses pembelajaran sejarah berdasarkan jantinan guru. Dan yang terakhir, adakah terdapat perbezaan persepsi guru novis terhadap sukatan mata pelajaran sejarah berdasarkan jantina guru. Di sini saya telah datangkan kepada anda semua apakah persoalan kajian yang mendasari kajian yang saya laksanakan ini. Okey, baik. Ini adalah hipotesis kajian. Hipotesis kajian yang pertama, tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara persepsi guru novis terhadap kandungan mata pelajaran sejarah berdasarkan jantinan guru. Yang kedua, tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap persepsi guru novis terhadap proses pembelajaran sejarah berdasarkan jantinan guru. Dan yang ketiga, tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara persepsi guru novis terhadap sukatan mata pelajaran sejarah berdasarkan perbezaan jantinan guru. Berikut adalah 3 hipotesis kajian yang telah saya nukilkan ataupun setelah laksanakan di dalam kajian saya. Okey, baik, yang seterusnya. Ini adalah kerangka konseptual kajian untuk mini kajian saya ini, iaitu saya ingin melihat kepada dia punya DV adalah kandungan mata pelajaran sejarah, proses pembelajaran sejarah dan juga sukatan mata pelajaran sejarah. Manakala saya punya IV adalah pengalaman guru dan juga jantina guru. Okey, baik. Yang seterusnya. Okey, berikut merupakan teori kajian. Okay, saya memilih teori pembelajaran kognitif Gagne, yang mana teori ini dia menekankan proses kognitif untuk menghasilkan perubahan tingkah laku dalam pembelajaran. Sebab apa? Kalau kita tengok di sekolah, guru sejarah ni memainkan peranan yang penting terhadap proses tingkah laku murid dengan cara menggunakan kaedah yang terbaik dan juga teknik yang terbaik supaya murid-murid dapat memahami isi pelajaran. Yang kedua, teori pembelajaran kognitif ini juga menegaskan bahawa pengalaman sedia ada murid-murid akan banyak membantu mereka dalam menyelesaikan masalah. Sebab tu saya katakan tadi, sebagai seorang guru sangat penting untuk kita mengetahui bagaimana tahap kognitif murid kita supaya kita dapat menentukan satu pendekatan yang paling terbaik mengikut tahap kognitif murid. Dan yang terakhir, oleh itu sebagai guru kita perlu menyesuaikan strategi, teknik dan juga pendekatan yang berkesan supaya kurikulum dapat dicapai secara optimum. Okey, ini adalah kajian-kajian lepas mengenai guru novis. Okey, saya telah letakkan 3 kajian, iaitu menurut Goh, Kismullah dan Wong pada tahun 2017, dia telah mengenal pasti beberapa masalah dalam kompetensi pedagogi guru novis di Malaysia, iaitu kawalan bilik darjah, tingkah laku, penyediaan pengajaran, pengetahuan mereka terhadap pedagogi,
serta memahami keperluan pelajar dan juga kesedaran sebagai seorang guru. Ini adalah kajian daripada Goh, Chris Mullah dan juga Wong. Okey, seterusnya menurut Wolf, Jarodska dan juga Boshuizen. Ini daripada Turki pada tahun 2017 pula membuat perbandingan antara interpretasi guru novis dan juga guru yang berpengalaman terhadap pengurusan kelas yang bermasalah dengan memfokuskan kepada peranan guru novis dalam menangani masalah pengurusan kelas mereka. Itu adalah menurut inilah kajian Wolf, Jarodska dan juga Boshuizen pada tahun 2017. Okey, dan yang terakhir saya berikan kepada anda apakah kajian-kajian mengenai guru novis. Yang terakhir adalah Orgovani, Gajos 2015 dan juga Lokman et al 2014 masing-masing mendapati bahawa guru novis ni dia mempunyai kesukaran dalam mengenal pasti apa yang telah dipelajari semasa berada dalam institusi latihan pendidikan guru ke dalam kelas yang sebenar. Maksudnya dia mengkaji tentang kesukaran guru-guru sewaktu dia menerima latihan di institusi perguruan lah. Okey, baik. Okey, ini adalah metodologi kajian yang saya laksanakan. Yang pertama, reka bentuk kajian adalah kajian kuantitatif. Okey, lokasi kajian ini saya memilih 15 buah sekolah di dalam daerah Hulu Langat, yang mana sekolah-sekolah ini adalah terdiri daripada sekolah kebangsaan. Okey, yang seterusnya jenis kajian adalah kajian tinjauan. Sampel kajian saya telah memilih 80 orang guru novis pendidikan sejarah, yang mana saya telah memilih sampel secara rawak. Okey, dan juga kaedah analisis data. Saya telah melaksanakan analisis secara deskriptif dan juga ujian T-test untuk dengan menggunakan perisian SPSS version yang ke-23. Okey, instrumen kajian soal selidik pula saya menggunakan Microsoft Forms lah. Maksudnya disebabkan PKP ini saya telah menggunakan teknologi dengan sebaiknya dengan menggunakan Microsoft Forms untuk menghindarkan borang-borang soal selidik kepada guru-guru secara rawak di daerah Hulu Langat yang saya telah terangkan tadi. Terbagi kepada 4 bahagian. Yang pertama adalah demografi. Yang kedua, bahagian B, kandungan mata pelajaran sejarah. Yang ketiga, bahagian C, proses pembelajaran sejarah. Yang terakhir, bahagian D adalah sukatan mata pelajaran sejarah. Okey, ini adalah contoh borang soal selidik yang saya gunakan melalui perisian Microsoft Forms. Okey, boleh lihat di sini. Okey, seterusnya di sini adalah saya lampirkan daripada sumber daripada Ernest Barber dalam saya untuk menganalisis nilai min mengikut skor dan juga interpretasi. Yang mana nilai min paling rendah adalah skor min 1.00 sehingga 2.00, dan anda semua boleh lihatlah di hadapan ni. Sederhana rendah pada 2.01 sehingga 3.00, 3.01 sehingga 4.00 sederhana tinggi, dan juga 4.01 sehingga 5.00 adalah pada tahap yang tinggi lah. Okey, baik. Seterusnya saya akan kongsikan kepada anda semua apakah dapatan kajian yang telah saya dapat melalui 80 sampel orang guru secara rawat tersebut. Okey, pertama untuk persoalan kajian, apakah persepsi guru novis mengenai kandungan mata pelajaran sejarah? Di sini boleh dikatakan bahawa nilai min adalah pada tahap sederhana tinggi. Jadi semua nilai min adalah rata-rata adalah 3.01 sehingga 4.0 lah. Maksudnya sederhana tinggi. Yang mana nilai min yang paling tinggi adalah pada mata pelajaran sejarah mengajar saya menghargai usaha dan sumbangan tokoh-tokoh yang memperjuangkan kedaulatan. Itu adalah persepsi guru novis, dan juga ini ada dapatan lah daripada min yang saya dapat. Okey, yang seterusnya saya kongsikan persoalan kajian yang kedua. Apakah persepsi guru novis mengenai proses pembelajaran sejarah, dan juga hasil dapatan mendapati nilai min adalah pada tahap sederhana tinggi. Cuma ada satu konstruk di bawah proses pembelajaran sejarah, iaitu mendapat skor min sederhana rendah, iaitu saya suka menyalin nota supaya mudah mengulang kaji sesuatu topik pelajaran sejarah. Di sini kita dapat tengok bahawa persepsi guru-guru sendiri, mereka pun tidak suka menyalin nota. Okey, baik.
Yang seterusnya, persoalan kajian yang ketiga, apakah persepsi guru novis mengenai sukatan mata pelajaran sejarah? Di sini apabila kita tengok, rata-rata min yang telah saya dapati bahawa pada peringkat sederhana tinggi, kecuali pada konstruk isu mata pelajaran sejarah terlalu banyak tentang sejarah tanah Melayu. Maksudnya persepsi guru-guru mengatakan bahawa sejarah tanah Melayu ni agak kurang ditekankan dalam mata pelajaran sejarah lah. Yang mana skor min dia adalah 2.78, sederhana rendah. Okey, seterusnya persoalan kajian saya yang keempat, adakah terdapat perbezaan persepsi guru novis terhadap kandungan mata pelajaran sejarah berdasarkan jantina guru? Okey, di sini apabila setelah membuat ujian T-test, mendapati bahawa nilai P adalah 0.727 yang mana lebih besar daripada 0.05. Oleh itu, hipotesis null gagal ditolak. Maksudnya saya menerima hipotesis iaitu tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara persepsi guru novis terhadap kandungan mata pelajaran sejarah berdasarkan jantina guru. Ini adalah dapatanlah yang telah dikeluarkan oleh SPSS. Okey, yang seterusnya, persoalan kajian saya yang kelima, adakah terdapat perbezaan persepsi guru novis terhadap proses pembelajaran sejarah berdasarkan jantina guru? Di sini juga dapatan menunjukkan bahawa nilai P adalah 0.855, lebih besar daripada 0.05. Oleh itu, hipotesis null juga gagal ditolak. Jadi saya menerima hipotesis null, tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara persepsi guru novis terhadap proses pembelajaran berdasarkan jantina guru. Okey, yang terakhir, persoalan kajian saya yang keenam, adakah terdapat perbezaan persepsi guru novis terhadap sukatan mata pelajaran sejarah berdasarkan jantina guru? Okey, di sini pula menunjukkan nilai P 0.928, lebih besar daripada 0.05. Oleh itu, hipotesis null gagal ditolak. Dan juga saya menerima hipotesis tersebut, tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara persepsi guru novis terhadap mata pelajaran sejarah berdasarkan jantina guru. Jadi, ketiga-tiga hipotesis null gagal ditolak. Okey, ini adalah perbincangan. Okey, secara keseluruhannya, persepsi guru novis ini terhadap kandungan mata pelajaran sejarah, proses pembelajaran sejarah dan juga sukatan mata pelajaran sejarah adalah pada tahap sederhana tinggi. Itu adalah persepsi lah daripada dapatan yang telah saya hasilkan. Dan juga dapatan ini juga menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara persepsi guru novis terhadap mata pelajaran sejarah berdasarkan jantina guru. Jadi saya menerimalah hipotesis yang telah saya buat. Dan sebagai kesimpulan, okey, guru novis ini perlulah meningkatkan dan juga berusaha untuk meneroka ilmu pengetahuan agar menjadi seorang guru yang kreatif, inovatif dan juga bermotivasi. Dan juga sebagai seorang guru novis juga, kita perlu berusaha untuk meningkatkan daya kreativiti dan mencari jalan yang terbaik untuk menarik minat pelajar. Ini adalah sangat penting bagi semua guru-guru novis. Okey, yang terakhir, mereka juga perlu didedahkan dengan perkembangan pendidikan semasa dan juga dilibatkan dengan program-program baru yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi sebagai seorang guru, kita semua kena penuhi ilmu di dada. Lagi-lagi guru novis yang mana baru berkhidmat sepanjang tempoh 1 sehingga 5 tahun, ini adalah tempoh yang sangat penting kepada kita supaya kita dapat mempelajari ilmu-ilmu baharu yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi setakat itu sahaja perkongsian dapatan kajian saya mengenai persepsi guru novis terhadap mata pelajaran sejarah. Jadi apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu adalah atas dasar saya sebagai manusia yang lemah. Jadi itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kerana menonton.